Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk geografi tingkatan 3, kita akan bermula untuk bab yang pertama berkaitan dengan jadual dan juga graf. Tetapi untuk hari ini, kita hanya akan belajar berkaitan dengan jadual. Jadi objektif pembelajaran untuk hari ini, cikgu harap kamu dapat menerangkan ciri-ciri dan juga kegunaan jadual. So, kita akan tengok dalam 1.1 dahulu berkaitan dengan ciri-ciri dan juga kegunaan jadual. Mungkin sebelum ni kamu sudah tahu apa itu jadual. Kamu sudah pernah nampak apa yang dimaksudkan dengan jadual. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok apa itu jadual. Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat supaya menjadi lebih tersusun. Data dan maklumat yang dipersembahkan adalah dalam bentuk jadual yang lebih mudah dibaca, difahami dan juga ditafsir. Maksudnya di sini, okey, contoh dalam satu huraian, okey, dalam satu karangan berkaitan dengan sesuatu maklumat. Okey, maklumat itu dalam bentuk karangan. Tetapi apabila maklumat itu ditukar di dalam bentuk jadual, kamu akan menjadi lebih faham. Kita akan menjadi lebih faham melihat maklumat itu dalam bentuk jadual berbanding dalam bentuk karangan. Okey, itu maksud jadual. Okey, jadual menjadikan kita membaca maklumat itu dengan lebih mudah. Okey, jadi kita tengok apa ciri-ciri jadual. Ciri jadual yang pertama, dia kena ada tajuk. Dia kena ada data dan dia kena ada maklumat beserta dengan sumber yang bersesuaian. Okey, paling simple ataupun contoh yang cikgu boleh bagi adalah jadual waktu kelas kamu. Okey, jadual waktu kelas dia mesti ada tajuk. Okey, jadual waktu kelas 3 harmoni. Okey, dan dalam jadual waktu itu pun mesti ada data ataupun maklumat. Ada hari Isnin sampai hari Jumaat dan siapa yang bertugas. Okey, itu maksudnya tajuk, data dan juga maklumat. Jadi apa kegunaan jadual tersebut? Okey, jadual tersebut kegunaan dia adalah untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Maksudnya di sini, untuk kamu menghasilkan sebuah graf, tak kisah graf bar kah, graf garisan kah, carta pie kah, dia mesti ada jadual. Di mana jadual itu, contoh ini ada jadual, jadual itu memimpin kamu untuk menghasilkan graf. Okey. Yang kedua, digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Okey, maksudnya di sini perubahan. Okey, contoh cikgu bagi contoh dalam jadual yang di bawah. Okey, jadual yang di bawah. Okey, dia ada bulan. Okey, dia merujuk kepada jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah Negeri Sembilan pada tahun 2016. Ini adalah dari bulan Januari sampai di Disember. Daripada bulan Januari sampai bulan Disember, jumlah hujan dia adalah berubah, tidak sama. Okey, ini maksudnya untuk melihat perubahan di antara dua set maklumat. Okey, yang kegunaan yang ketiga, pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah untuk menarik perhatian orang yang melihat. Maksudnya kita melihat jadual ini lebih mudah untuk kita faham berbanding dalam bentuk esei ataupun huraian. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri jadual dan juga apa kegunaan jadual. Okey, ini antara contoh-contoh lah, contoh jadual. Okey, contoh jadual yang kedua, contoh sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa pada tahun 2016. Ini sukan kegemaran dia. Ini bilangan murid dia. Maksudnya, murid di dalam kelas tingkatan 3 alfa mempunyai minat yang berlainan. Ada yang minat bermain pingpong, ada yang berminat bermain badminton. Okey, jadi jadual ini lebih mudah kita faham. Okey, memudahkan untuk kita faham apa maklumat yang ingin disampaikan. Okey, boleh ya? Selepas itu, bagaimana kita mau mengumpul maklumat? Okey, tadi kita mau menghasilkan jadual. Jadi apa cara kita untuk mengumpulkan
maklumat. Ada beberapa kaidah dia. Kita tengok yang pertama. Oke, ini tolong beri perhatian. Oke, kaidah yang pertama adalah kaidah pemerhatian. Apa yang dimaksudkan dengan kaidah pemerhatian? Adalah kaidah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan. Pemerhatian di sini maksudnya kita kena tengok sendiri. Oke? Contohnya, kita mau tahu berapa jumlah pelajar tingkatan 3 harmoni di dalam kelas tersebut. Oke, berapa jantina perempuan, berapa jantina lelaki. Jadi cara untuk kita mendapatkan maklumat tersebut, kita kena pergi ke kelas tersebut untuk kita tengok berapa jumlah pelajar lelaki, berapa jumlah pelajar perempuan. Itu maksudnya pemerhatian. Oke, kaidah yang kedua adalah kaidah temu bual. Oke, kaidah temu bual ini adalah kaidah pengumpulan secara lisan melalui perjumpaan ataupun soal jawab. Oke, contohnya paling senang banci penduduk. Oke, yang sekarang orang datang rumah ke rumah untuk tanya berapa bilangan anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Oke, apa pekerjaan mereka? Oke, berapa individu yang bekerja? Itu maksudnya temu bual. Maksudnya kita bertanya secara lisan. Yang ketiga, kaidah ketiga adalah kaidah banci. Oke, banci adalah pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan sesuatu jumlah yang dihitung. Oke, ini banci biasanya kita akan bagi borang. Oke, ada borang yang akan diisi oleh orang yang membuat bancian tersebut. Oke, contohnya dia akan tanya berkaitan dengan umur, pekerjaan, pendapatan, bangsa, dan juga jantina. Oke, dan kaidah yang ketiga, kaidah yang terakhir adalah kaidah keempat adalah kaidah soal selidik. Kaidah soal selidik ini lebih mudah sebab dengan cara mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Oke, contohnya kamu mau tahu bagaimana cara pelajar SMK Mutiara datang pergi sekolah. Oke, jadi cara dia adalah kamu mengedarkan itu borang soal selidik dan nanti borang itu perlu dikembalikan ataupun dikumpul semula kepada kamu. Oke, itu maksudnya soal selidik. Dan last sekali adalah kaidah rujukan perpustakaan. Dan kalau sekarang kaidah rujukan perpustakaan ataupun kaidah rujukan online. Sebab semua maklumat-maklumat kamu boleh dapatkan di ujung jari. Oke, jadi kaidah pengumpulan maklumat ini ada 5 dan cikgu harap kamu boleh tangkap ataupun kamu boleh faham apa yang coba cikgu sampaikan berkaitan dengan tajuk untuk hari ini. Oke, jadi untuk tajuk seterusnya kita akan sambung di kelas akan datang. Oke, itu sahaja. Terima kasih.